Nabi kata bila apa yang difahami daripada perkataan Nabi awaluddin ma'rifatullah. Awaluddin ma'rifatullah tu maksudnya tauhid secara usuluddin. Sebab tauhid secara usuluddin meratai semua orang Islam. Satu jadi wajib bagi semua orang Islam, awaluddin ma'rifatullah. Jadi kata musannif, walaupun yang pertama sekali perlu ialah mengenal Allah, tetapi tak dapat nak mengenal Allah melainkan mesti mengenal hukum akal. Jadi sebab tu dia kata yang pertama sekali apabila satu orang tu nak masuk dalam ilmu, dia mesti kenal hukum akal. Hukum akal ni kita selalu salah faham. Hukum akal yang kita selalu cakap tak masuk akal. Yang kita kata tak masuk akal tu sebenarnya bukan hukum akal, itu hukum adat. Saya bagi contoh. Contohnya saya kata tadi saya pergi ke Masjid Puncak Alam. Tadi saya terbang je, saya kata. Jadi dekat situ sebenarnya pelik ke tak pelik? Jawapan dia pelik, betul tak? Tapi tuan-tuan akan cakap apa? Tak masuk akal, betul tak? Sebenarnya bukan tak masuk akal. Sebenarnya lah kalau nak ikut secara istilah, kita kena cakap tak masuk adat, bukan tak masuk akal. Sebab kalau ikut akal, harus terjadi, sebab apabila Allah menghendaki semuanya terjadi. Tapi kalau hukum adat dia terhenti dengan satu asbab. Ada makan, ada kenyang. Tapi kalau hukum akal, tak ada makan pun boleh kenyang. Jadi secara lughawi, secara bahasa perkampungan kita, secara bahasa bangsa kita kata tak masuk akal. Jadi jangan campurkan kita punya bahasa bangsa dengan bahasa ilmu lain. Jadi kalau bahasa bangsa kita kata tak masuk akal. Tapi perkataan tak masuk akal di sisi bangsa kita adalah tak masuk adat. Adat tak boleh terima. Jadi boleh tak faham? Jadi sebab tu dikatakan kena kenal hukum akal. Jadi dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal Tuhan, tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat Tuhan itu ialah mengetahui hukum akal. Pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan satu perkara kepada suatu perkara yang lain, atau menafikan satu perkara daripada perkara yang lain yang tiada berkehendak kepada dicuba pada menetapkan sesuatu perkara itu bersalahan hukum adi. Hukum adi ni hukum adat. Hukum adat tu ialah hukum sains. Tulis kat situ. Hukum sains. Yang ni adah tu sains lah. Dan tidak tergantung kepada sesuatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf bersalahan hukum syar'i. Dia kata tak tergantung, dia tu dia tidak perlu kepada dicuba. Perkataan dicuba tu tuan-tuan tulis dekat situ mujarrab. Mujarrab tu maksudnya sudah dicuba. Bila kita kata ini mujarrab ni, ini mujarrab, maksud mujarrab tu dah dicuba jadi. Itu maksud mujarrab. Mujarrabun tu cuba, jarbun tu cubaan. Maksudnya mujarrabun itu adalah sudah dieksperimenkan. Itu maksud dia. Jadi bila dia kata kepada dicuba menetapkan sesuatu perkara, ini hukum adat. Kemudian dia juga tidak tergantung kepada suatu perbuatan yang diperbuat oleh mukallaf. Jadi hukum akal ni dia tak ada tergantung dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita memukul, apa hukum memukul ni? Itu namanya hukum syarak. Hukum ni sunat ke, pukul ni sunat ke, wajib ke, haram ke? Ketika kita memukul, katalah kita mukul anak, apa hukum? Sunat ke, harus ke, wajib ke, haram ke? Jadi macam kalau kita nak ukur perbuatan seseorang, itu nama dia hukum syarak, hukum syariat. Kalau nak mengukur berdasarkan percubaan, itu nama dia hukum eksperimen, iaitu hukum adat. Adat tu eksperimen, sains. Hukum eksperimen. Kalau kita nak hukumkan kepada Tuhan dengan perbuatan dia, itu nama dia hukum akal. Hukum akal dia tidak berhajat kepada eksperimen. Macam tu. Kita habiskan dulu. Sekejap lagi boleh buka pada persoalannya, sebab saya rasa mungkin kalau tuan-tuan nak main ilmu ni, mungkin tuan-tuan akan berfikir
Jadi kalau timbul persoalan nanti tanya, kita cuba kita cuba huraikan. Pengertian akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia sehingga dengan dia terbeza manusia daripada hayawan. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu nazari. Ilmu nazariyah dikata pengetahuan yang berkehendakkan fikir. Nazariyah tu fikir. Nazariyah ni berfikir, sedang berfikir. Kita hanya boleh berfikir dengan menggunakan akal. Kalau tak ada akal, kita tak boleh fikir. Kalau dalam kitab Tuan Syekh Yahya dia kata nurun yudau fi sauda'il mu'min. Nurun yudau fi sauda'il mu'min. Akal ni ialah satu nur yang diletakkan di dalam sauda, di dalam hati orang mukmin. Nur. Dia kata dekat sini pengetahuan yang berkehendak fikir dan boleh mendirikan segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu sendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera akal. Tidak dapat akal sejahtera, akal waras dan akal sihat. Tak dapat tiga tu. Kalau dia sendiri, seorang-seorang dia, tanpa agama, akal tu tak dapat akal sejahtera, tak dapat akal waras dan tak dapat akal sihat. Melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikendaki, melainkan berhajat kepada akal. Maksudnya Quran tu pun tak dapat difahami melainkan pakai akal. Ini adalah perbezaan kita dengan orang Mu'tazili dan perbezaan kita dengan Wahabi. Orang Mu'tazili memakai akal semata-mata, maka tiada dapatlah mereka itu akal yang sejahtera, akal yang waras dan akal yang sihat. Wahabi pakai Quran semata-mata, tak dapatlah dia tu akal yang sejahtera, akal yang waras dan akal sihat. Dalam ayat tu disebutkan apa? Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ibtigha'a ta'wilih apa namanya? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, kan? Akhir ayat tu disebut, mula-mula Allah mengatakan ayat Quran ni ada dua. Allah sendiri mengatakan ayat Quran tu ada yang boleh faham, ada yang tak boleh faham. Nampak? Yang boleh faham, yang menyebabkan orang tu boleh faham apa? Adakah bila sampai Quran terus faham? Dia faham dengan ayat Quran ke dia faham pakai akal? Jawapan dia mesti pakai akal. Tetapi Allah sendiri mengatakan ayat Quran tu ada bahagian yang boleh faham, ada bahagian yang tak boleh faham. Kemudian Allah mengatakan ada ayat yang samar, ada ayat yang tak samar. Jadi kalau bagi orang-orang yang hati dikotor, dia akan cari ayat-ayat yang sama-sama ni untuk dipegang, iaitu golongan Wahabi lah. Kemudian Allah sebut lagi bawah tu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm. Situ waqaf dia saya nak sebut. Kenapa saya nak waqaf kat situ? Sebab waqaf tu ada ikhtilafat daripada kalangan ulama. Ada yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kemudian bermula war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna. Ada yang kata begitu. War-rasikhuna mubtada'un yaquluna khabarun. Ada yang kata begitu. Tapi saya nak waqafkan mengikut pendapat ulama yang mengatakan Allah kata tiada yang mengetahui takwilnya itu melainkan Allah dan ulama rasikhin. Kalau kita nak wakaf cara lain, begini cara dia. Tiada yang mengetahui ayat tu, tiada yang mengetahui takwil tu melainkan Allah saja. Bermula orang yang rasikh mengatakan kami beriman. Dia ada dua cara baca. Jadi yang saya nak sebut dekat sini tiada yang mengetahui takwil ayat tersebut melainkan Allah dan ulama rasikhin. Yang berkata mereka itu yaquluna tu jadi sifat ataupun hal bagi orang yang rasikhun tadi tu. Mereka berkata rasikhin, ulama rasikhin yang mereka berkata amanna bihi kullu min 'indi rabbina
Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi kata Allah kat situ, mereka mengatakan kami beriman dengan kedua-dua ayat tadi tu, baik ayat tu sama ataupun baik ayat tu tak sama. Kullun min indi rabbina, kedua-duanya daripada Tuhan kami. Tapi Allah sambung, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Situ nak menunjukkan tiada siapa yang mengetahui melainkan orang yang memiliki akal. Takkan Allah ada akal? Jadi berarti kat mana wakaf yang sebenar? Nampak? Sebab tu benda tu ada dua cara wakaf. Sebab bukan takkan Allah pula nak pakai akal pula nak benda tu. Jadi wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tiada yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang yang mempunyai akal. Berarti yang mengetahui itu Allah dan ulama rasikhun. Ar-rasikhun tu siapa ulama rasikhun? Rasikhun tu ialah orang yang ada takwa di antara diri dia dan di antara Allah. Tuan-tuan tulis. Nak tahu siapa ulama rasikhun? Dia ada 4 sifat ni. Orang yang ada takwa di antara diri dia dan di antara Allah. Yang kedua, orang yang ada tawaduk di antara diri dia dan di antara manusia. Yang ketiga, orang yang ada zuhud di antara diri dia dan di antara dunia. Yang keempat, ini yang paling susah. Orang yang ada nekat di antara diri dia dan di antara nafsu dia. 4 perkara ni baru dikatakan orang tu rasikhin. Tak ada 4 perkara ni, dia bukan orang rasikhin. Jadi yang pertama memang dia kena ada takwa dia. Yang kedua dia memang kena ada tawaduk dia. Kemudian yang ketiga kena ada zuhud dengan dunia. Yang keempat dia mesti ada nekat. Ada 4 ni baru namanya rasikhin. Satu saya katakan rasikhin ni sikit. Kalau yang disebut dalam Quran wa qalilun min ibadiyya syakur, ini ada orangnya. Ar-rasikhuna fil ilm. Orang yang betul-betul ulama rasikhin dalam di kalangan para ulama. Nanti ada masa mungkin saya akan panggil, tengoklah kalau ada masa untuk saya panggil kelompok yang besar, salah kalau tidak saya akan panggil kelompok yang kecil. Saya akan sebut satu-satu daripada rasikhin. Rasikhin satu-satu dia tu berat sebenarnya. Cuma saya tak sebut kat sekarang sebab nanti tak kena tajuk dia, sebab itu pada masalah tasawuf. Itu masalah tasawuf. Yang ini pada masalah akidah. Okay, jadi ayat tu menunjukkan bahawa memang perlu pakai akal. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang yang menengahi daripada dua jalan yang sesat. Menengahi daripada dua jalan yang sesat. Jalan yang sesat yang pertama ialah kurang daripada had pertengahan. Jalan sesat yang kedua melampau daripada had pertengahan. Jalan sesat yang pertama kurang daripada had pertengahan, namanya tafrid. Jalan sesat yang kedua melampau daripada jalan pertengahan, iaitu ifrat. Alif, fa, ra, alif, ta. Jadi tafrid dan ifrat. Tafrid tu tak sampai had pertengahan. Ifrat tu melampau daripada pertengahan. Tafrid itu adalah Wahabi, ifrat itu adalah Syiah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah duduk di tengah-tengah. Jadi itu saya bagi contoh lah. Satu lagi contoh, iaitu seperti Wahabi tak memakai akal langsung. Mu'tazilah hanya pakai akal semata-mata. Adapun kita pakai akal dan Quran. Macam tu. Kita pakai akal dan syariat. Itu baru dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah.